jambatan dia. Dengan ada jambatan tu, dapatlah kita muktan tu. Tuhan nak bagi muktan tu bukan nak bagi jambatan tu kat kita. Tapi Tuhan sediakan jambatan tu untuk kita dapatkan muktan. Tuhan bukan nak bagi tonton hidup sangat ni. Tapi Tuhan nak bagi pembalasan dia tu. Tapi dengan adanya hidup ni, maka dapatlah pembalasan dia. Macam tu contoh dia. Jadi matlamat kita ni bukan hak hidup ni. Hak balas Tuhan nak bagi Tapi tak ada hidup ni, nak mai balas macam mana? Macam tu maksud dia. Jadi Tuhan tak bagi 5 benda. Melainkan Tuhan bagi 5 benda hak nak sampai ke situ. Okey nah? Boleh faham nah? Okey. Baik. Pertama apa dia? Pertamanya, la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur, melainkan dia telah menyediakan tambahan nikmat. Tuhan ni tuan-tuan, dia nak bagi nikmat kat kita. Dengan cara mana? Dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang duk boleh bersyukur, orang tu dapat nikmat. Itu maksud dia. Kalau kita ni jenis payah nak bersyukur, fahamlah tu, jauhlah nikmat daripada kita. Faham tak? Tuhan yang nak bagi nikmat tu. Tapi dengan nak dapat nikmat tu, Tuhan bagi hati kita, Tuhan bagi lidah kita, Tuhan bagi rasa kita mudah bersyukur kepada Allah. Sihat, bangkit-bangkit pagi, Allah, Alhamdulillah, sihat. Rasa syukur tu, pasal apa? Tuhan nak tambah nikmat sihat kepada kita. Tuhan nak bagi hari tu apa? Nak bagi nikmat sihat tu. Tapi dengan Tuhan nak bagi nikmat sihat ni, Tuhan bawa mai syukur kita kepada Allah dengan sihatnya kita pada pagi itu. Orang yang bangun pagi, Tuhan tak bagi peluang kat dia nak bersyukur kepada Allah. Dia tidak dapat nikmat sihat. Dia sihat, tetapi tidak dapat nikmat sihat. Macam saya sebut dulu, ada orang ada ilmu, tapi sangat sikit yang mendapat faedah ilmu. Ramai orang boleh dapat ilmu. Ramai, dia duduk bersila, dia mengaji, beradab depan internet pun boleh, buka buku seorang-seorang baca pun boleh, dengar kaset pun boleh. Ramai orang boleh dapat ilmu, tapi sangat sikit orang dapat faedah ilmu. Ramai orang sihat, dia makan ikut diet dia bagi elok-elok, dia bersukan, dia berolahraga, dia macam-macam lah. Lepas tu dia makan pula makanan tambahan, sihat dia. Tapi sangat sikit orang dapat nikmat sihat. Apa nikmat sihat? Dengan nikmat sihat ni dia boleh bertambah ibadah dia kepada Allah. Sihat tapi tak ibadah kepada Allah. Sihat tapi menggunakan sihat dia untuk bermaksiat kepada Allah. Itu mana ada? Ada orang ramai dapat ilmu, tapi dengan ilmu tu menyebabkan dia jauh daripada Allah. Tak ada nikmat ilmu, tak ada faedah ilmu. Dengan ilmu tu dia hanya pandai bercakap, tapi dia tak pandai beramal. Bercakap Masya Allah, dia hurai hadis, dia hurai Quran, dia kalau bincang bab tauhid, dia pecah-pecahkan lagi bab tauhid. Tapi dialah yang paling takut pada manusia dengan berbanding murid-murid dia. Dia boleh sembang bab takut kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Tapi dia yang paling takut kepada makhluk. Itu ramai orang dapat ilmu, tapi sangat sedikit dapat faedah ilmu. Macam ni, dia boleh sihat. Awak tu dia ustaz, walaupun dia tak bersyukur, tapi dia sihat. Ya, dia sihat, tapi dia tak dapat nikmat sihat. Ya, dia kaya, tapi dia tak dapat nikmat kaya. Berapa ramai orang yang kaya tapi tak ada nikmat kaya. Alhamdulillah, duit banyak, tapi tak dapat nikmat duit. Duit duk banyak tu, pergi mana tak pernah. Duit ni bergenuk, pergi mana tak pernah. Nak pergi ada tanu tak jadi hak nu. Lah duk kat kampung dia tu. Tapi orang tak berapa ada duit, tapi Tuhan buka mata dia, dia boleh bermusafir, dia boleh pergi ziarah, dia boleh Tuhan bagi pengalaman ilmu pada dia. Ada orang duit banyak, Mekah tak boleh pergi.
Ada orang duit tak apa ada, tapi nak pi ada duit. Dia. Nikmat. Ya. Jadi pihak kaya tapi rasa nikmat kaya. Sihat, rasa nikmat sihat. Ilmu, rasa nikmat ilmu. Tuhan nak bagi tu nikmat. Tapi dengan nikmat tu tanda dia apa? Kita boleh bersyukur. Itu. Kalau kita tak mampu bersyukur, kita tak akan rasa nikmat dia. Walaupun mungkin pagi sihat, rasa sihat. Tapi sampai ke penghujung malam tak ada nikmat sihat. Tak ada. Sihat dia guna apa? Pitesku. Sihat dia guna apa? Dia pitesku hak perlu kenalah pi beli lok tu kena ni dah saja. Sampai ke petang tak ada nikmat apa pun. Lena ngayak tu. Tak ada tambah ilmu, tak ada tambah ibadat. Tapi ada orang yang bangun pagi bersyukur, Tuhan bagi nikmat ilmu dia. Boleh main duduk bersila, sihat dengan sihat, tak ada gout pagi ni. Boleh duduk 2 jam. Pagi ni tak ada gout, boleh pergi semayang jenazah kawan. Pagi ni gout tak ada, selalu ada. Pagi ni tak ada, boleh pergi ziarah kawan di hospital. Itu nikmat. Nikmat sihat. Ya? Itu. Jadi bersyukurlah. Mangkit pagi syukurlah. Ya Allah kan. Tangan kita, mata kita, Tuhan boleh buat tuan-tuan. Saya ada seorang anak murid. Umur 47. Anak murid tua pada Ustaz. Duduk mengaji dengan saya di bangunan Sultan Abdul Halim tiap-tiap hari Ahad. Pukul 1 tengah hari di bangunan Sultan Abdul Halim tu, tingkat sebelah tu. Hari saya di Palembang, saya terima satu mesej. Dia telah kembali ke rahmatullah. Perempuan. Duduk kerja pejabat, apa saya bertanya. Tuan-tuan, katanya saya dan sebelum saya ke Palembang minggu lepas, saya pergi ziarah dia di hospital ICU bangunan hospital Sultanah Bahiyah. Anak sembang dengan suami dia. Suami dia kata sepanjang 10 malam terakhir Ramadan, setiap bulan dia berqiyamul lail. Dia duk gerak laki dia pi dengan laki dia. Dan dia kata, Ustaz, yang anehnya sepanjang bulan Ramadan haid dia sekali tak main. Sebulan dia. Selalunya dia sampai, dia kata. Tapi tak ada. Tuhan bagi peluang tu kat dia. Jadi saya dengar Allah, Tuhan bagi peluang. Itulah. Tuhan nak bagi apa? Nak bagi ruang beribadat, maka Tuhan lakukan sesuatu. Ya. Nampak? Tu. Yang tu nak bagi ruang ibadat tu, tapi Tuhan bagilah sesuatu sebelum tu. Tiap malam dia kata 10 malam dia gerak, saya dia gerak. Tak pernah miss, Ustaz. Sampai malam raya. Okey, kata semalam malam raya, hari ni raya. Malam ni. Hari raya malam tu, dia koma. Pukul 2 pagi dia kata sakit-sakit pula, koma. Koma tu sampai Tuhan ambil dia minggu lepas. Allah, tuan-tuan. Masya Allah. Kita dengar, kita rasa, ya Allah. Ya. InsyaAllah, orang baik. Jannah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan. Tu. Nak cerita tu. Tuhan nak bagi syurga kat kita, contoh. Saya tak kata jamin, saya tak kata. Tapi dengan Tuhan nak bagi syurga tu, Tuhan bagi mudah kita buat amal. Itu maksud dia tu. Tuhan bagi mudah kita. Tengok kita ni mudah tak? Mudah main mengaji tak? Mudah tak kita? Mudah tak kita bersedekah? Mudah tak kita? Kita jadi payah dah nak buat baik. Kalau kita ni mudah buat baik, insya-Allah husnul zon billah. Sangka baik dengan Allah. Insya-Allah tempat kita di jannah. Kita bukan besar diri kata kita di syurga, tapi bersangka baik dengan Allah. Allah ni dia menurut persangkaan hamba dia, insya-Allah. Baik sangka kita dengan Allah, maka baiklah pemberian Allah. Buruk sangka kita dengan Allah, maka buruklah pemberian Allah. Bersangka baik dengan Allah. Sakit, pasal apa aku sakit? Syadalah ni tak kenal tahu nak sangka. Tuhan bagi ada. Hujan, tak hujan ke apa ke ada. Sangka baik, maka Tuhan akan bagi kebaikan pada persangkaan kita. Tuan-tuan tengok 47, 48 baru tak sampai 50 lagi. Kita pun tak tentu tak. Ada yang depan saya ni tuk-tuk saya 60 70 lah. Tapi orang 40 Tuhan ambil dah. Hadap cakap ni 42. Rasa-rasa sampailah 62 nanti. Allah. Yang kedua tuan-tuan apa dia? Yang kedua Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdoa. Wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah.
Allah tidak memberikan kesempatan untuk seseorang berdoa melainkan dia telah menyediakan pintu ijabah, pengabulan doa. Tuhan tak akan bagi seseorang tu peluang, kesempatan, kemudahan untuk dia berdoa kepada Allah, melainkan Allah dah duk tunggu nak ijabah kepada dia. Orang yang mudah nak berdoa, mudah angkat tangan, mudah lidah dia berdoa kepada Allah, percayalah Nabi Habang, sebenarnya Tuhan dah duk tunggu dah nak bagi makbul kepada dia, nak mengijabahkan segala doa dia. Tapi kalau kita ni payah nak doa, dia jadi berat macam mana pun tak tahu. Dia jadi payah lah, tak dan lah. Fahamlah tu. Maknanya payahlah Tuhan nak mengijabah sesuatu kepada kita. Tak kena tengok orang lah kan, kita tengok kita. Kita ni duduk tang mana? Tang mudah ke, tak ke? Payah ke, segan ke? Duduk tang mana? Maka tahulah kita tu. Tahulah. Orang yang rajin Tuhan bagi peluang kepada dia kesempatan, maka insya-Allah Allah akan memberi ruang dan kesempatan untuk Allah Subhanahu wa taala menunaikan segala permintaan dia. Baik, tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Wala yu'tihil istighfar illa waqad a'adda lahul ghufran. Allah tidak memberikan kesempatan untuk beristighfar, melainkan dia telah menyediakan pintu ampunan. Tuhan nak bagi ampun ke hamba dia, tetapi macam mana? Tuhan mudahkan lidah dia beristighfar. Kita ni istighfar banyak mana? Sehari banyak mana, nak tidur banyak mana, jaga pula banyak mana, duduk saja-saja banyak mana. Maknanya kalau rajin beristighfar tu, lidah rasa ringan, hati rasa seronok, maknanya insya-Allah Tuhan menyediakan pintu keampunan kepada kita. Tuhan sediakan. Tapi rajinlah beristighfar. Tak tahu Ustaz, minggu ni tak istighfar sekali lagi pun. Tu dia. Kan? Allah, Nabi tuan-tuan sekurang-kurangnya 70 kali. Kan? Tu Nabi yang maksum. Kita ni Allah taraf dong kesum ya. Kan? Tu pun payah, bukanlah kata kat tuan-tuan, kata kat saya, payah nak istighfar. Kan? Dalam duk buat salah kat orang pun duk rasa betul. Tu dengan orang, dengan Allah pun macam itulah kita. Angkuh. Dengan Allah angkuh, dengan manusia angkuh. Tuhan payah bagi pengampunan kepada kita. Macam mana tahu Tuhan payah bagi? Payah lidah kita beristighfar. Sendiri-sendirilah tahu. Kita mengaji ni mengaji sendiri-sendiri. Tak usah parti kawan tu, tak usah parti kawan ni. Kita sendiri kita tahu. Aku ni payah lah. Kalau payah, permudahkan lepas ni. Mudahkan. Dah paksa lah dia, buatlah. Macam mana? Tapi yang paling baik tu waktu kita nak tidur. Nak tidur sebelum pejam mata tu. Istighfar. Takut-takut mati dalam keadaan kita belum sempat beristighfar. Banyak dosa kita, tuan-tuan, kan? Banyak. Siapa sini yang hari ni tak ada dosa? Dosa duk belagak, dosa duk angkat tangan. Kan? Banyak dosa kita. Tuan, kalau tak dosa dengan manusia pun, dosa dengan kita. Dosa dengan kita tu. Dosa dengan Allah telah lah. Kan? Banyak kita. Dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak tak? Dosa dengan mak pak, dosa dengan jiran. Ni baru pukul 11 daripada mangkit tidur tadi, dosa banyak mana dah? Kan? Banyak istighfar. Tuan-tuan, banyak beristighfar. Kalau boleh sebelum kita tidur tu istighfarlah. Biar kita tidur dalam keadaan kita mendapat pengampunan Allah. Pasal ada orang tengah-tengah tidur sengap, dia tidur, esok isteri dia gerak, suami dia gerak, tak ada dah. Takut. Jadi orang yang Tuhan permudahkan dia beristighfar, Tuhan mudahkan sebenarnya untuk dia mendapatkan pengampunan. Wala yu'tihi taubah illa waqad a'adda lahul qabul.
Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat, melainkan Allah telah menyediakan pintu qabul kepada dia, pintu penerimaan taubat. Orang yang lidah dia, hati dia mudah minta taubat kepada Allah, sebenarnya Tuhan nak bagi taubat kepada dia, Tuhan nak mengampunkan dosa dia. Maka Tuhan permudahkanlah. Tuhan permudahkanlah. Macam kita lah, Tuhan sebenarnya nak bagi haji mabrur kepada kita, maka Tuhan permudahkan kita boleh buat haji. Macam tu. Tuhan nak bagi kat kita jannah, maka Tuhan permudahlah kita jalan-jalan ke jannah tersebut. Tuhan nak bagi mata kita ni mata yang akan melihat syurga, maka Tuhan permudahkanlah benda-benda yang boleh menyebabkan kita melihat syurga. Tuhan perpayahkanlah benda-benda yang boleh tengok neraka tu. Tuhan payah. Tuhan nak bagi telinga kita ni nanti akan mendengar irama syurga, bunyi-bunyian syurga. Allah, syuk. Maka di dunia ni Tuhan payahkan telinga kita ni dengar benda-benda yang hala ke neraka. Kalau mata tu nak Tuhan nak bagi peluang melihat kecantikan syurga, maka mata ni di dunia hak pelik tak nampak. Tak nampak. Lalu 4 kali dah poster konsert tak nampak. Lalu kok tu 4 kali dah. Tak nampak hala ke konsert tu. Sekali yang lalu, sekali dia poster ceramah nampak tu. Tuan-tuan faham lah tu. Dia maknanya dia lah tu, insya-Allah lah tu. Kalau hala ke iklan di radio tu, iklan pampir tak dengar. So nak iklan ni nak teriak bangkit ni. So dia nak iklan nak tu dia cerek ayak bunyi. Tak dengar, dia Tuhan buat tak bagi tak dengar. Tapi kalau hala kebaik tu, cerek tak bunyi, terbakar dah. Duk dengar. Duk dengar, cerek tak ada bunyi. Dia jadi macam tu. Jadi dia Tuhan permudahkan. Kalau Tuhan nak bagi hala ke syurga, maka jalan-jalan mudah ke syurga Tuhan buka. Telinga kita, kaki kita mudah. Kalau tak elok tu duk tunggu dah nak tengok televisyen, ada satu rancangan, tapi rancangan tu tak elok, Tuhan tak bagi kita tengok. Rancangan tu pukul 10 malam, duk tunggu dah ni. Tapi Tuhan sayang kat kita. 9.45 tetamu mai. Ambuih dia pun nak mai waktu ni. Jangan marah, rupanya Tuhan nak hantar penyelamat kepada kita. Pasal apa? Dengan tetamu mai tu menyebabkan kita tak boleh tengok. Elok-elok tamu balik, rancangan habis. Kan? Tu. Husnuzan billah. Allah. Jangan marah kat tamu. Nasib baik dia mai no. Kalau dia tak mai tadi 2 jam aku habiskan masa dengan benda maksiat. Nasib baik dia mai. Itu sangka baik. Tuhan nak bagi apa? Tuhan nak bagi mata kita tu baik, maka dengan mata baik tu menyebabkan Tuhan hantar tetamu tadi. Bila Tuhan hantar tetamu tadi, mata kita selamat daripada melihat kemaksiatan. Itu yang maksud nak cerita hari ni. Tuhan nak bagi sesuatu kat kita, Tuhan ukmai sesuatu yang lain. Tuhan tak buat nak tengok gambar mata buta. Lepas tu sakit celek balik. Dah, Tuhan tak buat macam tu. Tuhan hantar lain. Hantarlah. Menyebabkan mata jadi kalut macam mana apa tak tahu. Dia kalut, dia lupa. Duk ingat ni, dia lupa. Kalau siapa lupa, hala ke tak elok. Hala ke elok dia mudah ingat. Itu baiklah tu. Sendiri-sendirilah tengok, koreksi diri. Muhasabah balik. Aku ada tak benda-benda macam tu? Tengok balik. Tujuan Nasaihul Ibad ni dia nasihat-nasihat pada para abid, orang-orang yang menuju kepada Allah. Kita tengok. Kita ni baru duk menujulah kepada Allah. Sampai tak tawala lagi, baru duk menuju pi tengok. Makam kita ni tak, makam menuju kepada Allah. Macam orang lah. Macam peringkat orang lah. Ada orang bangkit pagi, hari ni kita nak makan di mana? Pasal apa? Duit jenuh, makan ni rasa macam-macam dah, cuma nak rasa tang mana pula. Kan? Ada orang bangkit pagi, hari ni nak makan apa? Tak tahu lagi. Ada orang bangkit pagi, hari ni boleh makan tak kita? Tu dia punya makam tu. Ada orang insya-Allah dah duduk dalam syurga dah. Cuma tang mana dia nak perkemas lagi supaya dalam syurga tu tempat paling tinggi.
Ada orang ni boleh masuk syurga, tak tahu ni. Dia baru duduk macam tu. Ni makam kita ni makam hak baru duduk menuju. Baru duduk menuju kita ni. Sampai tak tahu lagi. Tapi insya-Allah kalau kena jalan dia, insya-Allah. Bagi Tuhan nak bagi sampai, Tuhan bagi kita duduk atas jalan dia. Yang tu yang kita ada doa tu. Biarlah Tuhan jangan tergelincangkan aku lah. Jangan tergelincang. Tergelincang ni macam-macam lah. Lampu terpadam macam tadi ni, nampak benda maksiat. Horn tak bunyi, itu yang tergelincang tu. Telinga Tuhan jaga, Tuhan jaga kaki, Tuhan jaga hati, Tuhan jaga. Sebab itu kan Nabi sebut kan, barang siapa yang menghidupkan 2 malam raya, nescaya Allah tidak akan mati hatinya pada saat hati-hati manusia yang lain mati. Hadis sahih tu. Orang yang menghidupkan 2 malam raya, Nabi kata, 2 malam raya Aidil Fitri, malam raya Aidil Adha. Malam raya tu dia hidupkan dengan tasbih, dengan zikir, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan takbir, dengan semayang, dengan baca Quran, macam-macam. Allah tak akan matikan hati dia pada saat orang lain mati hati. Apa dia hati mati? Hati tak boleh buat tafsiran. Hati tak boleh buat penilaian. Benda yang salah hati kata betul. Benda hak betul hati kata salah. Walaupun dia ada ilmu, tetapi bila dia ada ilmu, Tuhan matikan hati dia, ilmu dia tak dapat memproses hati dia. Walaupun minyak ada 14 tong, tapi enjin mampu. Ilmu tu minyak, tapi enjin tu hati kita. Enjin mampu, buah pi lah minyak apa pun. Duk start tak mau hidup tu mati. Tapi kalau hati tak mati, buah minyak pula minyak elok, berjalannya sangat cantik. Ada ilmu. Tuan-tuan tak ada heran bila akhir zaman, ustaz dia tu ustaz tu. Ustaz dia tu orang tu, awak dia jadi macam tu ustaz. Tu ustaz duk fikir Tuhan abang lama lah. Kita jaga kita bagi elok. Jaga kita. Awak ustaz dia tu macam ni ustaz duk fikir. Tu sunat berlaku macam tu lah. Tuhan habaq dah. Kalau hati mati, jadi mainlah kita pekat-pekat supaya hati kita tak mati. Kita boleh buat penilaian, kita boleh buat pentafsiran. Kita melihat benda ni salah, kita lihat benda ni betul. Ana semalam ceramah di Masjid Bukit Kayu Hitam. Ceramah tajuk dia apakah Syiah? Tajuk dia. Ada orang tanya, ustaz, yang ikut Syiah ni ustaz, orang pandai-pandai lah ustaz. Ada orang tak kata, awak ustaz, dia pandai, tapi Tuhan matikan hati dia. Dia tak boleh mentafsirkan. Walaupun dia ada ilmu, budak ustaz ni orang yang balik azhar ni ustaz. Sebab Tuhan matikan hati dia. Ilmu dia tak dapat memproses hati. Dia tengok dia rasa betul. Dia kata Syiah ni betul. Sehati mati. Dan kita juga tidak terkesamping kalau kita mati hati kita. Jadi Tuhan nak menyebabkan kita dapat keterukan kita pada akhir hidup kita dengan Tuhan jadikan jalan hidup kita teruk. Jadi kita kena jaga ni. Dengan jaga macam mana? Jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga majlis-majlis ilmu. Mai majlis ilmu, jaga keberkatan majlis ilmu. Takat mai majlis ilmu saja tak jadi. Tuan-tuan akan dapat ilmu. Tapi kalau tuan-tuan tak jaga keberkatan majlis ilmu, tuan-tuan tak dapat faedah ilmu. Tu tak dapat faedah ilmu dah macam tu. Sebab ilmu dia tidak berfaedah untuk mentafsirkan hati dia. Macam tu. Jadi kita jaga keberkatan. Walaupun sedikit, tapi ilmu yang sedikit yang memberikan keberkatan lebih baik. Jaga, kita mai sikit-sikit. Dan kena ada keazaman untuk banyakkan ilmu kita. Ada azam dia. Pi cari lagi, pi tambah lagi. Dan biar hati-hati kita ni duduk dalam jamaah. Ni dalam jamaah ni. Jangan sampai seminggu tak duduk dalam jamaah. Kita duduk dalam jamaah ni dia macam charge tu. Lain tuan-tuan. Tuan-tuan boleh